Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Zukhairi bin Muhammad Syukri dan rakan saya Muhammad Zahuri bin Rahim, wakil dari Q Corp Volunteers, akan membentangkan tajuk teori kesukarelawanan bagi subjek LMCR 1102 kesukarelawanan khidmat bakti set 1 tahun 2020-2021. Ini adalah ahli kumpulan kami, Nur Alia Amira binti Razali, iaitu ketua kumpulan kami. Seterusnya saya sendiri, Muhammad Zukhairi bin Muhammad Syukri, Nurul Hidayah binti Muhammad Arifin, Muhammad Zahuri bin Abdul Rahim, Desi Rawanti binti Harmaini, Hanisah binti Muhammadiyah, Nurina Munirah binti Idris, dan Nur Atikah binti Mat Rashid. Definisi kesukarelawanan membawa banyak maksud seperti tidak mengharapkan balasan, berbakti atau berkhidmat, rela hati, niat yang ikhlas dan mempunyai kehendak sendiri. Teori kesukarelawanan terbahagi kepada 5, iaitu teori sosial, teori sumber, teori fungsional, teori tindakan beralasan dan teori perincian individu. Persekitaran sosial merujuk kepada hubungan antara luaran manusia dengan perubahan yang berlaku. Penyakit sebagai pengaruh luaran boleh mewujudkan malapetaka, mampu mengubah bentuk aktiviti kesukarelawan. Sebagai contoh, banyak NGO telah melakukan kempen untuk menangani denggi sejak penyakit itu membawa padah. Integrasi sosial membawa maksud minoriti yang masuk ke dalam masyarakat tuan rumah. Kesukarelawanan ialah aktiviti sosial, maka orang yang selalu melakukan aktiviti sosial lebih cenderung kepada aktiviti sukarelawan. Peranan sosial boleh diertikan sebagai apabila seseorang melakukan hak dan kewajipan yang sesuai dengan statusnya. Sukarelawan juga merupakan salah satu daripada peranan sosial. Sukarelawan mampu mengimbangi peranan sosial yang lain. Sebagai contoh, menawarkan diri untuk menjadi barisan hadapan. Ramai orang tidak mahu untuk menjadi sukarelawan kerana kekangan masa. Oleh itu, kita patut menyumbangkan diri kita sebagai sukarelawan untuk membantu masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai teori sumber. Secara asasnya, teori ini berasaskan disiplin ekonomi kerana melibatkan pengurusan sumber. Namun, teori ini juga bersifat fleksibel dan boleh digunakan dalam bidang kerja yang lain. Hal ini kerana sumber itu sendiri dapat dipecahkan kepada pelbagai dimensi. Contohnya, aspek kesukarelawanan memperlihatkan pengaplikasian teori ini dalam memberi penjelasan terhadap peranan sumber kemahiran dan masa. Peningkatan dalam aspek sumber adalah lebih signifikan berbanding mengekalkan dan mengurangkan sumber. Adapun persoalan berkaitan jenis sumber agak sukar diukur kerana masing-masing mempunyai kelebihan sumber yang tersendiri seperti masa, dana dan kemahiran. Sunden 2017 mengatakan individu yang tidak menyertai aktiviti sukarela sering menyatakan kekurangan masa sebagai alasan utama untuk tidak terlibat dalam aktiviti sukarela. Namun hakikatnya tidak sebegitu kerana masih ramai yang mampu memberikan komitmen dalam apa jua sumber bagi menjayakan sesebuah aktiviti. Namun tidak dapat dinafikan individu yang mempunyai lebihan sumber lebih cenderung untuk berkhidmat dan lebih bermotivasi untuk melakukan aktiviti. Teori tindakan beralasan. Teori ini menjelaskan bahawa tingkah laku individu dipengaruhi oleh niat melakukan sesuatu berdasarkan pengaruh sikap ke arah norma yang subjektif tentang bagaimana seharusnya bertindak. Manusia adalah salah satu makhluk yang rasional untuk menggunakan maklumat secara sistematik. Sebagai contoh, kesukarelawan ini dijalankan kerana kepercayaan bahawa sikap dan norma yang subjektif mampu membentuk perilaku yang positif untuk manfaat bersama. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang teori fungsional. Teori ini membincangkan kesukarelawanan sebagai satu proses yang juga satu terma hasil daripada motivasi pribadi. Dalam konteks penghayatan terhadap semangat kesukarelawanan, teori ini mengandaikan sikap serta tingkah laku seseorang adalah sama. Namun menurut Stukas 2009, terdapat juga dalam kalangan sukarelawan yang hanya mementingkan keseronokan dan mengharapkan ganjaran. Perkara seperti ini sudah pasti akan membantutkan pelaksanaan sesuatu program.
Pendekatan fungsional menggariskan ketekalan penglibatan sukarelawan bergantung kepada situasi individu. Hal ini merujuk kepada keadaan apabila aktiviti sukarela yang dijalankan bertepatan dengan motivasi pelaku. Pelaku akan berasa lebih puas dan lebih seronok dengan perkhidmatan yang diberikan, dan sudah pasti akan lebih bersemangat untuk berkhidmat atau terlibat dengan aktiviti sukarelawan di masa akan datang. Pendekatan fungsional juga menunjukkan bahawa peristiwa psikologi adalah penting, seperti permulaan kegiatan sukarelawan dan kemudiannya konsisten dengan kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Keprihatinan tersebut dirangsang oleh analisis berorientasikan motivasi dari pelbagai jenis kognitif, tingkah laku dan interpersonal. Perbincangan diteruskan lagi oleh saya, Muhammad Zahuri bin Abdul Rahim, A173890. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori pencirian individu. Teori ini memperlihatkan penekanan terhadap aspek ciri-ciri individu, membabitkan watak, motivasi dan nilai dalam diri seseorang. Teori ini menyentuh fizikal dan kerohanian diri seseorang secara psikologi. Ketiga-tiga aspek ini, menurut Clary, Mowell dan Sujan, bersifat konsisten. Dalam kata lain, perubahan tekanan luaran tidak memberikan implikasi secara total kepada ketiga-tiga ciri ini. Di bawah indikator watak, individu perlu mempunyai sifat ketahanan diri yang tinggi kerana aktiviti kesukarelawanan acap kali melibatkan fizikal dan mental. Selain itu, segala tindakan yang dibuat perlu didasari dengan rasional dan tidak sesekali meletakkan emosi yang negatif di hadapan. Perkara seterusnya adalah tentang motivasi. Motivasi dalam diri melibatkan pembelajaran perkara baru, pertumbuhan peribadi, pencapaian matlamat dan peningkatan kemahiran insaniah. Adapun nilai merujuk kepada orientasi diri dalam membina dorongan kesukarelawanan, khususnya aspek altruistik. Altruistik merujuk kepada sikap yang mengutamakan kegembiraan dan kebahagiaan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Bagi nilai seringkali dikaitkan dari sudut keagamaan, khususnya dari aspek pengajaran dan pembelajaran keagamaan itu sendiri. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan ribuan terima kasih.